Bab ke-28, apabila perempuan yang beristi'adhah melihat kesucian, yakni dengan terhentinya darah, dengan terhentinya keluar darah. Maksud di situ darah haid, jatuh. Sepatutnya dengan terhentinya keluar darah haid. Selepas darah tu ada haid. Ibnu Abbas berkata, dia perlu mandi dan bersembahyang walaupun hanya seketika saja, dan suaminya boleh mendatanginya apabila dia telah boleh bersembahyang. Salat itu lebih besar atau lebih penting daripada segala perkara yang lain. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila haid datang maka tinggalkanlah sembahyang, yakni engkau tidak boleh bersembahyang. Dan apabila haid itu pergi, yakni habis tempohnya, maka basuhlah darah darimu dan bersalatlah. Bab salati ala nufasa wa sunnatiha. Bab salat, yakni jenazah ke atas wanita yang mati dalam keadaan bernifas, dan sunnahnya, yakni bagaimana sunnahnya. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Samurah bin Jundub bahawa ada seorang wanita mati kerana sakit perut melahirkan anak. Maka Nabi SAW menyembahyangkannya. Baginda SAW berdiri ketika salat jenazah itu, membetuli bahagian tengahnya. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Maimunah, isteri Nabi SAW, beliau menceritakan bahawa sesungguhnya ketika beliau berhaid tidak boleh bersalat. Beliau berbaring, yakni pada ketika itu beliau berbaring di hadapan tempat sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang bersolat di atas sejadah kecilnya. Apabila baginda bersujud, sebahagian pakaiannya mengenaiku. Itu dua bab yang kita baca saat ini. Bermula dengan bab yang ke-28, iaitu bab apabila perempuan yang beristihadah melihat, yakni nampak kesucian, ada tanda kesucian, dengan terhentinya keluar darah haid, walaupun tidak berhenti lagi darah istihadah tu, tak berhenti. Walaupun tak berhenti di sini, ini maksudnya di sini ni. Ibnu Abbas kata kalau perempuan yang beristihadah tu sudah berhenti darah haid dia, pada ketika haid dia keluar, lepas tu berhenti, dia perlu mandi dan bersembahyang walaupun hanya seketika sahaja, sebentar saja. Dan suaminya boleh mendatanginya, boleh menyetubuhinya, itu maksud mendatanginya, apabila dia telah boleh bersembahyang. Bila boleh bersembahyang, yakni bila suci daripada haid lah, walaupun darah istihadah itu masih lagi keluar. Sebab apa alasannya yang boleh tu? Boleh sembahyang dah, boleh suami dia boleh mendatanginya tu, sebab solat itu lebih besar. Kalau setara semaya tu boleh dah, hak lain-lain boleh lagi lah, sebab hak lain tu tidak sebesar tu, tidaklah perlu kena jaga gitu mau. Itu tajuk yang Imam Bukhari buat. Masih lagi
Hak ni berkenaan dengan istihadah, perempuan yang beristihadah, mustahadah orang panggil. Kita baca dulu, tengok dulu nota bawah tu, muka surat 290. Bab ini diadakan Bukhari rahimahullah untuk 3 maksud. Pertama, menarik perhatian pembaca kepada khilaf ulama tentang sekurang-kurang tempoh suci di antara 2 haid. Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat 15 hari. Ahmad berpendapat 13 hari. Tetapi Bukhari dan Malik berpendapat tidak ada had bagi sekurang-kurang tempoh suci di antara 2 haid itu. Ia boleh berlaku walaupun untuk seketika sahaja. Kedua, untuk menolak kaedah istizhar yang digunakan pakai dalam mazhab Malik, bagi Bukhari, walaupun untuk seketika sahaja seseorang perempuan melihat kesucian dirinya daripada haid, sudahlah wajib ke atasnya bersembahyang dan lain-lain lagi. Hak mana wajib tu? Dia tidak perlu menunggu. Orang panggil dalam istilahnya istizhar, tak perlu menunggu selama 3 hari selepas suci itu untuk bersembahyang. Ini kerana sembahyang itu lebih besar dan lebih penting daripada segala perkara yang lain. Ketiga, apabila seseorang perempuan beristihadah sudah boleh bersembahyang, maka bolehlah juga dia bersetubuh dengan suaminya, kerana yang menghalang kedua-duanya adalah haid. Setelah suci tiada lagi darah haid itu. Setelah suci tiada lagi darah haid itu. Semata-mata adanya darah selepas itu tidaklah menghalang mereka daripada persetubuhan, kerana darah selepas waktu haid itu adalah darah istihadah. Ia bukan penghalang persetubuhan dari segi syarak, kecualilah dipastikan pendarahan, yang istihadah itu kerana sesuatu penyakit yang akan membahayakan si isteri atau kedua-dua suami isteri jika berlaku hubungan kelamin di antara mereka. Itu antara maksud Imam Bukhari buat tajuk ke. Hak pertamanya, dia nak menarik perhatian kita kepada khilaf ulama tentang sekurang-kurang tempoh suci. Tempoh suci antara 2 haid berapa lama? Dulu kita sudah bicarakan. Antaranya di belakang sekali itu ada carta tu, macam-macam pendapat mazhab situ. Tempoh suci selepasnya, kalau mazhab Syafi'i 15 hari, mazhab Abu Hanifah 15 hari, mazhab Ahmad 13 hari, sekurang-kurang suci. Kalau mazhab Bukhari 10 hari pun boleh jadi, 13 hari pun boleh jadi, lain-lain. Lain-lain tu macam-macam lah. Sehari pun boleh, sehari pun boleh, ataupun 2 hari pun boleh. Boleh berlaku. Dia tidak ada ketentuan. Mengikut mazhabnya tidak ada ketentuan. Boleh berlaku. Boleh jadi suci antara 2 haid itu selama 2 tahun. Boleh berlaku 2 tahun tak mari kotor. Lepas tu dia mari kotor, setelah 2 tahun sekali, katakanlah. Boleh juga berlaku begitu. Bagi Imam Bukhari, dia boleh terima. Boleh terima semua tu. Ini tentang dia nak cerita tentang sekurang-kurang haid. Bagi orang yang berhaid saja tidak berapa timbul masalah. Sebab apa? Bila mari kotor tu adalah darah. Bila berhenti, itulah masa suci, selesai. Mudah saja.